Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Asrul Effendi Hassan. Okey, pada video kali ini saya akan membicarakan tajuk perbezaan antara tamadun Islam dan tamadun Barat. Jom. Okey. Hari ini, pada kali ini saya akan membicarakan tajuk perbezaan antara tamadun Islam dan Barat. Okey. Hasil pembelajaran di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat menerangkan perbezaan tamadun Islam dengan tamadun Barat dari segi ekonomi, sosial dan politik. Alright. Okey. Perbandingan tamadun Islam dan tamadun Barat boleh diklasifikasikan dan boleh dilihat di atas tiga tumpuan utama, iaitu pertama dari segi ekonomi, dari segi politik dan sosial. Okey, saya akan terangkan secara detailnya di slide yang seterusnya. Alright. Okay, di dalam bidang ekonomi terdapat perbezaan antara Islam dan Barat. Okey, pertamanya di sudut pandangan Islam mempunyai ekonomi ini mempunyai hubung kait dengan agama. Segala perlakuan adalah berlandaskan hukum-hukum Islam yang menekankan konsep keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap urusan. Okay, sebagai contoh, umat Islam ditegah dari mengambil riba kerana ianya bertentangan dengan ajaran Islam. Okey, kita lihat pula pada pandangan Barat. Barat dari segi ekonominya tidak mementingkan nilai-nilai agama, menyebabkan agama dipinggirkan secara terus daripada urusan-urusan dunia. Oleh itu sebarang cara dibenarkan kerana tiada panduan dan bimbingan daripada agama mereka. Okay, yang kedua, perbezaan yang kedua, setiap manusia dilayan dengan adil. Ini pada pandangan Islam, setiap manusia dilayan dengan adil dan tiada dasar diskriminasi diamalkan. Peluang yang setaraf ini mewujudkan persaingan yang sihat antara peniaga. Ini akan meningkatkan lagi ekonomi negara Islam dan dapat mengelakkan berlakunya permusuhan. Okey, bagi pandangan Barat pula, ia mengamalkan sistem kapitalis yang mementingkan keuntungan semata-mata dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menjadikan ekonomi Barat tidak seimbang dan tidak sesuai untuk diamalkan. Okey, seterusnya ciri yang ketiga, pada pandangan Islam, Islam telah menggariskan panduan yang tetap dan anjal dalam urusan ekonomi. Segala persoalan dan masalah akan dirujuk kepada hukum yang telah ditetapkan. Ini akan memudahkan urusan umat Islam. Contoh, sebagai contoh, hukum yang telah ditetapkan Islam berkaitan dengan arak. Arak, riba, judi. Okay. Kemudian pada pandangan Barat pula, ia tidak memiliki undang-undang dan garis panduan yang tetap. Undang-undang yang dihasilkan juga hanya berlandaskan logik akal dan mengutamakan kepentingan sesetengah pihak sahaja. Undang-undang Barat juga bebas dan tiada sebarang larangan. Sebagai contoh, undang-undang kapitalisme yang memang terkenal dengan dasar penindasan. Okey. Kita tengok pula perbezaan antara tamadun Islam dan Barat dari aspek sosial. Islam menggariskan, Al-Quran menekankan hubungan manusia dengan Allah yang disebut ibadah dan juga hubungan manusia sesama manusia yang dikenali sebagai muamalat ataupun sosial. Okay, bagi Barat, ianya tidak memandang hubungan sosial sesama manusia itu sebagai satu ibadah. Oleh itu, segala tindakan dan
perlakuan yang dilakukan tidak terikat kepada hukum dan peraturan. Okey. Kemudian seterusnya, Islam, kestabilan dalam kebudayaan atau amalan kebiasaan dalam masyarakat akan membentuk kepada hubungan sosial yang kukuh. Islam menekankan kepada kebudayaan yang selaras dengan hukum. Pada pandangan Barat pula, ia berpegang kepada perkembangan sosial dan kebudayaan moden tanpa terikat kepada batasan agama dan kemanusiaan. Nafsu dan keseronokan adalah menjadi tujuan utama mereka dalam setiap tindakan yang diambil. Okay, pada ciri yang ketiga, Islam mengambil setiap faktor yang ada di sekeliling sebagai satu pengajaran dalam kehidupan seharian bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap pengalaman, tradisi dan kebiasaan yang dilakukan selagi mana ianya tidak menyalahgunakan, selagi mana ia tidak menyalahi peraturan Islam, ia adalah diterima untuk digunakan dalam setiap tindakan sosial masyarakatnya. Pada pandangan Barat pula menekankan faktor kepentingan dan tujuan utama dalam setiap tindakan yang diambil dan membelakangkan kesan yang akan diterima oleh persekitaran mereka kelak. Okey. Seterusnya, aspek yang mempunyai perbezaan antara Islam dan Barat. Aspek ketiga ialah politik. Di mana di dalam Islam, politik adalah sesuatu yang telah diajar oleh Rasulullah SAW bermula dengan terbentuknya negara Islam di Madinah. Syura telah diperkenalkan dengan bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, tujuan untuk politik adalah demi mewujudkan negara yang aman, yang makmur, demi mendapat keberkatan dan keredaan Allah SWT. Manakala pandangan Barat, politik ni sebagai medan bagi menentukan kekuasaan yang dimiliki serta menindas dan menjatuhkan pihak lawan dengan penuh muslihat dan kepentingan peribadi. Oleh itu, politik menurut mereka adalah mengikut logik akal tanpa merujuk kepada hukum dan peraturan. Pada pandangan Islam pula, ianya menekankan keamanan dalam pentadbiran politik sama ada daripada sudut pentadbiran negara, hubungan antara pemerintah dan rakyat dan sebagainya. Ini dapat menjamin keharmonian dalam kehidupan sesama manusia dan kemajuan dapat dicapai serta dirasai oleh semua peringkat. Okey. Seterusnya, Barat ianya menekankan kepada kepentingan organisasi tertentu serta keistimewaan berdasarkan keturunan dan warna kulit, yakni diskriminasi dalam sistem politik mereka. Ini kerana mereka tidak memandang keharmonian dan keamanan sebagai aspek penting dalam kehidupan, memandangkan segala tindakan yang dilakukan tidak terbatas dengan undang-undang dan hukum agama. Okey. Secara kesimpulan, pembelajaran yang dibuat pada hari ini, pertama, sebagai pelajar kita hendaklah mengikuti saranan seperti berikut. Pertama, tidak mudah terpengaruh dan membawa masuk budaya Barat untuk dijadikan acuan dalam mencorakkan masa depan negara. Kedua, walaupun sesuatu perkara itu dianggap baik di Barat, namun ianya tidak semestinya ia sesuai diguna pakai di negara ni. Okey, yang ketiga, wajah dan rupa negara kita bukan boleh dicorak oleh orang luar. Kita yang perlu berikan wajah sebenar. Kita tidak izinkan orang lain untuk mencorakkannya. Hanya kita saja yang boleh mencorakkan masa depan negara. Okey, yang terakhir, umat Islam seharusnya membebaskan diri dari cengkaman penjajahan pemikiran ini agar dapat bangkit semula untuk menguasai dunia dalam bentuk suasana yang baru. Okey, dengan itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Okey, ingatan saya, mohon semua pelajar dapat like, share
dan subscribe channel Asrul Effendi Hassan. Okey, kita jumpa di sesi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.